Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung lagi. Semalam kita dah belajar ilmu nahwi wa ilmu tasrif. Ilmu nahu dan tasrif. Jadi tasrif pun dah ada banyak kali muzakarah. InsyaAllah petang hari ini kita akan sambung balik lagi ke nahwu. Jadi kita tak cakap tasrif, kita cakap nahwu. Semalam kita dah cakap dalam ilmu nahwu itu kita belajar perubahan akhir dari perkataan. Di sana di muka surat 14, ada sana tajuk dia i'rab. Ada nama dia i'rab. Muka surat 14 ada tajuk dia i'rab, nama dia. I'rab. Apa tu i'rab? Iaitu perubahan akhir perkataan kerana ada amil yang mempengaruhinya. Itu dalam kitab. Macam mana kita nak faham? Dia cakap perubahan akhir perkataan. Contoh perkataan tu asal dia kitabun, dia akan berubah menjadi kitaban, dia akan berubah menjadi kitabin. Kita nak belajar i'rab ni apa? Perubahan akhir dari perkataan. Atau kita pernah dengar muslimuna. Ada dengar muslimina. Akhir dia saja yang berubah. Sini muslim, yang kat sini muslimuna, yang ni muslimina. Inilah dinamai dengan i'rab. I'rab tu apa dia? Proses berubahnya akhir dari perkataan ni dari yang menjadi an menjadi in, atau una menjadi in. Ada lagi yang banyak-banyak lagi perubahan dia. Jadi setiap perubahan tu, kalau dia macam ni, apa keadaan dia, nama dia? Kalau dia macam ni, apa nama keadaan dia? Kalau dia macam ni, apa nama keadaan dia? Kalau yang paling simple ya, kalau dia macam ni, nama dia rafa', nanti kita akan belajar. Kalau macam ni kita bagi tahu nama dia nasab atau mansub. Kalau yang macam ni nama dia jar. Nanti kita akan fahami. Jadi bentuk perubahan dia tu secara singkat dia daripada rafa'. Rafa' ni contoh dia macam mana Ustaz? Yang ni rafa' ni contoh dia. Dia boleh menjadi nasab nanti dia. Setiap perkataan tu boleh jadi nasab. Contoh nasab macam mana? Ni nasab. Nanti dia boleh berubah jadi jar. Jar macam mana? Macam ni jar tu contoh dia. Ada juga nanti jadi jazam. Jazam ni khusus untuk fi'il mudhari'. Jar ni khusus untuk ismun. Jadi dia berubah tu boleh jadi nasab, menjadi jar, boleh jadi jazam. Ini jadi dia berubah-ubah. Jadi rafa', nasab, jar, jazam. Sama ada dalam kitab dicakap sana tu i'rab masuk pada isim, rafa', nasab, jar. Jadi yang berubah dari rafa' menjadi nasab, jadi jar ni adalah isim saja. Sama ada kita tengok sini kitabun, kitaban, kitabin. Nanti kita akan faham. Kalau kitabun ni rafa' ni, kalau ubah jadi an, ini nasab ni, jadi in, ini jar. Nanti kita akan faham. Kenapa? Jadi macam mana kita nak tandakan i'rab dia. Kalau di dalam kitab tulis lagi, dalam i'rab yang masuk pada fi'il adalah rafa', nasab, jazam. Kalau fi'il mudhari' yang akan berubah tu ismun dan fi'lun mudhari' saja. Ismun dan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' dia nanti akan ada yang rafa', akan ada yang nasab, akan ada yang jazam. Tak ada fi'il mudhari' yang jar. Jadi empat ni adalah nama-nama untuk setiap keadaan dari fi'il dan isim. Keadaan macam mana? Keadaan akhir dari perkataan isim ataupun fi'il
mudhari'. Jadi kita nak klasifikasi nanti. Kalau dia kitabun ujung dia, maka dia ismun. Keadaan dia apa? Nanti kita belajar. Keadaan dia rafa' ke, nasab ke, jar ke nama dia, atau jazam ke nama dia. Nanti kita belajar. Jadi istilah dia sekarang, untuk isim yang ada rafa', nasab dan jar. Untuk fi'il yang ada rafa', nasab dan jazam. Jadi dia macam tu. Di antara ini ada penjelasan dia. Okey. Kita fokus lagi kepada yang rafa' yang pertama. Okey. Kita fokus kepada yang rafa'. Yang rafa'. Yang rafa'. Haji nak cakap je. Nak baca ni. Talibun. Ada talib. Ada yang ja'a yang talibun ni. Okey. Kita masuk kepada rafa' dulu. Okey, sebelum masuk sana, yang rafa' dulu. Rafa'. Ni yang pertama. Isim dan fi'il boleh dia rafa'. Ni yang pertama. Dia boleh rafa'. Isim fi'il tu asal muasal dia dah rafa' sebelum dia dikacau oleh yang mengubah-ubah dia menjadi nasab. Jadi sebelum dia menjadi nasab, sebelum menjadi jar, sebelum menjadi jazam, isim dan fi'il tu adalah rafa'. Kalau dah jadi nasab, maknanya dia dah dikacau dah. Jadi jar makna dah dikacau dah. Jadi jazam dah dikacau. Jadi kita mesti faham yang rafa' dulu. Jadi rafa' dulu yang faham dulu. Macam mana kita nak tahu bahawasanya isim dan fi'il tu adalah rafa'? Ni contoh dia. Sana yang pertama tu ja'a talibun. Dalam kitab dia buat talibun ni adalah rafa'. Tanda rafa' dia. Tanda rafa' dia adalah dhammah. Ini tanda rafa' yang pertama. Tanda rafa' pertama adalah dhammatun atau baris depan. Sama ada u atau un. Jadi kalau antum terjumpa, kalau ada yang baris depan ujung dia, maka dia rafa' tu. Di dalam Al-Quran, zalikal kitabu. Zalikal kitabu la raiba fihi. Dalam Al-Quran, zalika al-kitabu. Berarti yang al-kitabu ni adalah ni isim. Kita buat dulu isim dia ismun kan, ada alif lam. Dan dia i'rab dia rafa'. Tanda rafa' dia adalah dhammah. Jadi dia rafa'. Jadi kalau antum terjumpa ada pakai dhammah di ujung dia, maka dia rafa'. Yang rafa' dengan dhammah ni adalah yang untuk isim mufrad. Mufradun. Isim mufrad. Yang pertama isim mufrad, rafa' dia dengan dhammah. Sana ada, boleh kalau Haji nak baca, ja'a talibun. Ja'a talibun, tanda talibun tu rafa'. Baik, saya ulang sikit Ustaz ya, balik yang atas sikit ya. Jadi ja'a talibun. Talibun itu rafa', tandanya dhammah kerana isim mufrad. Jadi setiap isim mufrad tanda rafa' dia dhammah. Jadi ini semua kita kena ingat dan kita kena hafal Ustaz. Kena hafal kan? Faham dulu. Betul. Dan kita hafal. Baik, yang keduanya ja'a talibani. Ja'a talibani. Kita masuk dulu. Ja'a. Okey. Jadi talibani adalah rafa', tandanya alif. Tak tunjuk yang mana alif Ustaz? Baik. Jadi kalau ja'a talibani, ja'a ni apa makna dia? Telah datang. Ni telah datang. Telah datang. Telah datang. Jadi telah datang seorang pelajar, talibun pelajar. Kalau talibani dua orang pelajar. Dalam kitab dia tulis sana rafa' di sana. Dia tulis rafa'. Kenapa dia, apa bukti dia rafa'? Tanda bukti dia rafa' adalah alif sana kan? Alif tu mesti di ujung. Tanda-tanda tu di ujung je. Mana di ujung dia? Ini dia. Ini alif yang di ujung. Bukan yang nun ni makna dia. Jadi kalau antum terjumpa isim yang rafa',
Dan dia kalau pakai alif dan nun, makna dia musanna atau tasniyah. Dalam kitab dia buat tasniyah. Tasniyah tu makna dia yang dua. Tasniyah. Jadi kalau pakai alif dia, maknanya isim tu tasniyah atau double. Double. Isim tu jumlah dia dua. Kalau sini ni single. Jadi kalau isim yang jumlah dia tu satu je, maka tanda rafa' dia adalah dhammah. Kalau yang dua, dia mesti pakai alif ni tanda rafa' dia. Okey, ya, masuk lagi tu. Jadi kita kena faham rahsia dia di sini. Jadi talibun tu tandanya dhammah. Kerana apa? Kerana isim mufrad. Isim mufrad itu satu. Kemudian yang keduanya talibani. Rafa. Tandanya apa? Tandanya alif. Ustaz Agong dah tunjuk tadi. Kerana apa? Kerana isim tasniyah double. Dua. Baik, yang ketiga Ustaz ya. Ja'a talibuna. Jadi talibuna ialah rafa. Tandanya apa? Tandanya waw. Kerana apa? Kerana isim jamak muzakkar salim. Ingat ya? Jamak muzakkar salim mana? Yang jamak untuk laki-laki ramai. Untuk lebih daripada 3. Lelaki saja ni. Jadi saya ulang lagi. Tandanya waw. Talibuna. Tandanya apa? Waw. Kerana apa? Kerana isim jamak muzakkar salim. Ingat hafal lah. Apa dia isim jamak muzakkar salim? Lelaki yang ramai. Lebih daripada 3 Ustaz ya. Okey. Jadi kalau dia, contoh sini, telah datang pelajar-pelajar lelaki yang ramai. Pelajar-pelajar lelaki. Jadi kalau yang ni dia rafa' ni. Kalau kita dah belajar bahasa Arab, kita cakap ni. Ini ismun ni, pelajar kan ismun. Ismun ni adalah rafa'. Apa bukti dia rafa'? Bukti dia rafa' adalah waw. Al-waw. Ini bukti dia rafa'. Al-waw. Al-waw. Waw ni bukti dia rafa' ni, yang waw sini ni. Kenapa dengan waw? Sebabkan dia adalah jamak. Jadi kalau bukti dia dengan waw, maknanya dia untuk jamak muzakkar yang kita belajar semalam, muzakkar as-salim. Jadi kalau jamak muzakkar salim, rafa' dia dengan waw. Macam di kuliah ayyuhal kafirun. Al-kafiruna, orang-orang kafir, kan jamak tu. Orang-orang kafir. Orang-orang kafir ni jamak. Dan dia pakai waw. Ada waw dekat-dekat ujung dia. Maknanya ini ni, benda ni, perkataan ni adalah rafa'. Bukti dia rafa' adalah waw. Jadi senang sebenarnya kalau kita nak menyatakan dia rafa'. Jadi yang pertama adalah dhammah. Kalau dia untuk isim yang tunggal. Yang kedua adalah alif di ujung dia, dekat-dekat ujung dia. Kalau dia dah double atau tasniyah. Yang ketiga, waw. Tanda rafa' dia. Kalau dia jamak untuk lelaki. Jamak muzakkar salim nama dia. Okey, kita teruskan. Baik. Jadi seterusnya ialah talibatun. Rafa' Ustaz ni. Talibatun rafa'. Apa dia tanda dia? Tanda dia ialah dhammah. Kerana apa? Kerana isim jamak muannas salim. Ya, saya ulang Talibatun. Rafa' tu tanda dia dhammah kerana isim jamak muannas salim. Muannas salim itu menunjukkan apa Ustaz? Untuk perempuan ramai. Lebih daripada 3. Jadi bila perempuan, dia kita panggil isim jamak muannas salim dan dia melebihi daripada 3. Inilah cara bahasa Arab ni. Kalau Inggeris ni dia bubur S, ada menunjukkan lebih daripada 1. Cukup lah. S kan. Apples. Lebih ada banyak tu ni. Kalau 2 orang pun apples 2. Tapi bila mari Arab ni 3 dia lain. 1 mufrad, 2-nya isim tasniah. Jadi okey Ustaz, uraikan lagi. Okey.
Jadi, kalau kita tengok di sini, telah datang pelajar-pelajar perempuan. Ramai dia, lebih daripada 3 dan lebih. Jadi, telah datang pelajar-pelajar perempuan. Jadi, kalau bentuk dia muannas perempuan, muannas perempuan. Bentuk plural untuk yang perempuan yang ramai, lebih daripada 3. Dia bentuk rofa' dia. Ciri khas rofa' dia, ciri-ciri rofa' dia adalah pakai dommah juga. Pakai dommah. Sama macam yang mufrad tadi. Nanti kalau terjumpa dalam mungkin terjumpa ayat-ayat, contoh dia muslimatun. Ada nanti salihatun. Tu berarti dia rofa'. Bukti rofa' dia apa? Dommah. Bukan ta ini, bukan alif ni. Jadi kita tengok ujung-ujung dia ada dommah. Dommah inilah tanda rofa' dia. Okey. Jadi yang untuk muannas salim dia sama macam mufrad. Tanda rofa' dia adalah dommah. Jadi kalau kita terjumpa perkataan yang makna dia mufrad atau jumlah satu, atau perkataan yang makna dia ramai tapi untuk perempuan, ujung dia ada dommah, maknanya perkataan tu adalah rofa'. Beza dengan tasniah, tanda dia alif, ataupun jamak muzakkar salim, tanda dia waw. Boleh tengok di buku surat 15 lagi. Boleh kita lanjutkan lagi. Ada? Lagi jaa tullabun. Tullabun ialah rofa'. Apa tanda dia? Tanda dia ialah domah. Kerana apa? Kerana izim jamak taksir. Ya. Jadi tullabun ialah rofa', tandanya domah. Kerana apa? Kerana izim jamak taksir. Baik. Jadi kalau tullabun ni jamak juga. Sama macam jamak muzakkar salim. Tapi jamak muzakkar salim tu jamak yang khas untuk laki-laki. Tapi dia ada bentuk ciri-ciri dia. Ada pakai waw nun di ujung dia tadi kita tengok kan. Lepas tu jamak muannas salim. Ni jamak juga untuk perempuan, tapi ada ciri khas dia, ada pakai alif ta di ujung dia, walaupun tanda rofa' dia cuma dommah. Kita tak kira alif ni sebagai tanda rofa', tak. Itu jamak-jamak juga, cuma ada satu lagi jamak nama dia yang semacam sembarang kita bahas, nama dia jamak taksir. Jamak taksir tu apa Ustaz? Jamak yang macam kita cakap sebelum ni, jamak yang bentuk mufrad dia beza sangat dengan bentuk jamak dia. Tullab tu bentuk single dia, bentuk satu dia, bentuk yang singular dia, bentuk singular dia, dia talibun. Bila mana jadi jamak, jadi plural, dia jadi tullabun. Jadi singular dia talibun, plural dia tullabun. Jadi bentuk dia sangat beza sangat. Tak sama sangat. Beza dengan talibuna. Kalau dia jadi talibuna, ni sama, makna dia sama je, pelajar. Dua ni sama makna dia, pelajar-pelajar ramai. Cuma kalau ini jamak muzakkar salim, ada waw dan nun ujung dia, ada ciri khas dia. Tapi kalau yang ni tak ada ciri khas langsung. Jadi yang ni jamak taksir. Jamak taksir rofa' dia dengan dommah. Maknanya kita dah belajar ni. Kalau jamak taksir rofa' dia dengan dommah. Jadi kalau baca Al-Quran ada di sana walahum qulubun la yasma'una biha. Kulubun. Kulub ni makna dia hati yang banyak. Banyak hati. Yang ini ni adalah berarti kalau banyak kan ramai tu. Banyak berarti maknanya plural atau jamak. Kalau tanda rofa' dia adalah dommah. Sebab kan kulubun ni adalah jamak taksir, bukan jamak muannas muzakkar salim macam ni. Bukanlah bentuk dia macam ni. Maknanya jamak taksir banyak contoh dia. Nanti kita akan nampak lebih jelas lagi. Baik, seterusnya Ustaz. Sedap belajar petang ni Ustaz. Kita faham apa yang Ustaz ajar. Alhamdulillah. Abuka. Abuka. Abuka ialah rofa'. Apa tandanya? Tanda dia ialah waw. Kerana apa? Kerana asma'ul khamsah. Ustaz, minta Ustaz, saya ulang lagi sekali. Abuka ialah rofa'. Tandanya waw. Kerana asma'ul khamsah. Jadi asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah mana dia adalah 5 nama yang khas.
yang beza pada yang lain. Exception 5 nama ni. Asmaul Khamsah tu nanti kita ada fokus belajar dia di muka surat 18. Muka surat 18. Muka surat 18. Muka surat 20. Nanti kita khas belajar di muka surat 20. Cuma kita nak bagi tahu dulu abun saja dulu, ayah. Ayah tu pun termasuk kepada Asmaul Khamsah, 5 nama yang khas. Dia 5 saja nama dia. Salah satu dia abun, abu. Abu tu makna dia ayah. Telah datang ayah kamu. Ka ni makna kamu. Kalau yang abu ni, ini dia rofa ni. Apa bukti dia rafa? Ada waw di ujung dia. Berarti maknanya dia sama macam muzakkar salim. Jamak muzakkar salim tadi pakai waw. Jadi kita yang kita dah dapat ni tanda-tanda rafa tu dah 3 dah. Pertama dhammah, kedua alif, ketiga waw. Jadi kalau waw tanda rafa untuk asmaul khamsah dan juga untuk jamak muzakkar salim. Jadi kalau ada asmaul khamsah ni ada abun, akhun, hamun, dhu, famun. Jadi dia zufu. Jadi yang 5 tu khas dia. Nanti kita fokus nanti di muka surat 20 insya-Allah. Kita sambung lagi Ustaz ya. Ja'at Aisyatu. Aisyatu ialah rofa. Tandanya apa? Tandanya domah. Kerana izim ghair munsharif. Saya ulang. Aisyatu ialah rofa. Tandanya domah. Kerana apa? Kerana izim ghair munsharif. Saya tunjuk dekat sini, kita tunjuk di punya buku. Jadi yang selanjutnya tu adalah rofa juga. Ja'at Aisyah tu. Ja'at telah datang. Aisyah telah datang. Aisyah ni pun, perkataan Aisyah ni adalah rofa. Keadaan dia rofa atau marfu'. Kalau Aisyah ni rofa. Apa bukti dia rofa? Kita tengok di ujung dia ada dhammah. Maknanya bukti rofa dia adalah dhammah. Cuma Aisyah ni bukan isim mufrad, tapi dia adalah isim ghair munsharif nama dia. Apa pula ni isim munsharif ni? Nanti insya-Allah kita akan sambung ni belajar di level 4. Isim munsharif ni secara singkat dia adalah isim yang tak pernah pakai tanwin. Tanwin tu apa? Yang an, in tu. Tak pernah dia pakai tu ujung dia. Tak pernah sini Aisyatun, tak ada. Itu isim munsharif, dia tak akan pernah pakai tanwin. Jadi nama bahasa Arab tu ada pula yang tak pakai tanwin. Aisyatu, Adamu, Yusufu, Yunusu. Nanti dia tak pakai tanwin. Maka kalau dia isim munsharif atau isim yang tak boleh pakai tanwin, tanda rafa' dia adalah dhammah. Cuba dia tak boleh pakai tanwin. Sama dia macam isim mufrad pakai dhammah juga. Sama dia macam jamak taksir pakai dhammah juga. Okey. Baik, kita teruskan Ustaz ya. Al-Qadhi ialah rofa. Al-Qadhi ialah tanda rofa. Tandanya domah tidak tampak. Jadi tidak nampak domah. Al-Qadhi tandanya domah tidak nampak. Kerana apa? Kerana isim mangkus. Kerana isim mangkus. Saya tunjuk dekat ni, dekat kamera saya tunjuk. Baik, jadi itu Al-Qadhi. Al-Qadhi macam kita semalam kita dah belajar kan. Al-Qadhi ni jenis dia adalah isim mangkus. Jadi kalau setiap isim mangkus tak ada tanda rafa' di ujung, tak nampak dhammah dia. Dia sebenarnya ada dhammah tu di ujung dia tu, di atas ya tu. Di atas ya ni sebenarnya ada dhammah, tapi dia tak tampak. Maknanya tetap tanda rafa' dia disebutkan dhammah, cuma kita tambahkan dhammah yang tak tampak. Dia tak nampak dhammah sana. Cuma di sana dia tu, di atas ya tu ada dhammah. Macam tu juga yang selepas tu ada ja'a al-fata. Ada di bawah tu ja'a al-fata, di selepas al-qadi tu. Ja'a al-fata. Ja'a al-fata tu, al-fata ni pun kan ada dua semalam, isim mangkus dengan isim maqsur. Ja'a al-fata. Al-fata ni pun juga
ujung dia ni tak ada mana domah, tak ada jampak domah. Ini pun juga. Berarti kalian dua-dua ni tanda rofa dia adalah domah atau baris depan yang tak tampak. Sama dua-dua ni. Jadi isim mangkus dengan isim maksur tetap sama dia. Domah yang tak tampak. Okey. Boleh. Baik. Saya ulang baca lagi sekali. Ja'al fatan. Baik. Al-fata ialah rofa. Tandanya domah tidak tampak kerana isim maksur. Baik. Seterusnya, faridun yajlisu. Yajlisu ialah rofa. Tandanya rofa domah kerana fi'il mudhari'. Yajlisu ialah rofa. Tanda rofaknya domah kerana fi'il mudhari'. Kita tunjuk nota dia dekat kamera. Jadi itu ada tulisan dia sana, faridun yajlisu. Yang yajlisu tu faridun tu memang rofa. Ada tanda rofa dia kan, domah, senang. Yajlisu pun juga ada tanda rofa dia kan, ada domah juga di ujung dia. Domah itulah tanda rofa dia. Berarti ni rofa, tanda rofa dia adalah domah. Cuma yang yajlisu ni kan, kalau kita dah belajar semalam kan, kita dah belajar fi'il mudhari'. Di awal fi'il mudhari' ada hamzah, ya, nun. Ini ada ya di awal dia. Maknanya ini adalah fi'il mudhari', bukan isim ni. Tapi fi'il mudhari'. Jadi yajlisu ni adalah fi'il mudhari'. Apa tanda fi'il mudhari' dia? Ada ya di awal dia. Lepas tu dia adalah rofa. Keadaan ujung perkataan dia adalah akhir perkataan adalah rofa. Apa tanda rofa dia? Dhammah atau baris depan. Jadi yajlisu. Okey. Sambung ni. Baik, habis yang terakhir ni Baik, yang terakhirnya al-mu'minuna yusalluna. Yusalluna ialah rofa. Tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya nun kerana af'alul khamsah. Saya ulang. Yusalluna ialah rofa. Tanda rofaknya nun kerana af'alul khamsah. Okey. Jadi kita tengok sana perkataan ayat dia, al-mu'minuna yusalluna. Orang-orang mukmin yusalluna. Yusallu tu makna dia orang mukmin solat atau sembahyang. Jadi orang mukmin ni solat. Makna perkataan, makna ayat tu. Yusalluna ni kan ada ya di awal dia ni. Kita nampak ya, maknanya dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kan tandanya semalam diawali hamzah, nun, ya dan ta. Sekarang diawali oleh ya. Berarti dia fi'il mudhari'. Sekarang i'rab dia apa? Rafa ke tak? Betul ke tak rafa ni? Betul, dia rafa. Apa bukti dia rafa? Bukti rafa dia adalah nun yang ni. Jadi, kalau dia fi'il mudhari', tanda rafa dia, kalau ada waw nun ujung dia tanda rafa dan nun. Tapi kalau isim, yang waw ni tanda rafa dia. Nanti selepas ni saya akan buat ringkasan dia biar nampak sama kita semua. Sebenarnya saya dah tulis. Saya tulis tabel dia. Nanti saya buat di sini. Jadi kalau sekarang kita mungkin masih belum terbayang lagi, masih tak faham tapi tak terbayang sangat, tak terbuat diagram dia. InsyaAllah saya buat sekarang. Okey. Jadi tanda rafa tu seperti yang dah kita tengok tadi sekejap ni, semua tu ada 4 tanda rafa tu. Kita 4. Jadi kalau perkataan boleh kita cakap dia rafa, ada 4 bukti dia rafa dia. Jadi kita buat sini. Rafa. Yang rafa tu cuma ismun dan fi'lun mudhari' saja. Tak ada fi'il amar, fi'il madi. Cuma fi'il mudhari'. Jadi senang kita belajar bahasa Arab ni. Fi'il isim dan fi'il mudhari' saja. Ada 4 tanda dia. Yang pertama adalah Dhammatun. Yang kedua adalah alifun. Alif. Yang kedua adalah wawun. Yang keempat adalah nunun. Subutun nun. Ada cakap subutun nun. Kita buat simple je.
Dhammah ni contoh dia macam talibun. Talibun makna dia adalah pelajar. Lepas tu tulabun, pelajar-pelajar ni jamak dia. Tulab ni jamak dia. Lepas tu contoh yang dhammah, rafa' dengan dhammah adalah yajlisu, atau kita buat dulu isim musharif dulu. Atau contoh dia isyatu, isim musharif rafa' juga dengan dhammah. Lepas tu yajlisu, muslimatun, ada yang jamak taksir, jamak muannas salim. Ni dengan dhammah juga. Lepas tu yajlisu, duduk mana dia yajlisu ni? Majlis, kita selalu cakap majlis, duduk. Yang ini semua rafa' dia dengan dhammah. Cuma ada juga dhammah tu yang tak tampak. Ni dhammah, betul dhammah semua ni. Betul, kita tengok di ujung ada dhammah kan? Nampak dhammah dia, nampak dhammah dia, nampak dhammah dia. Ni semua dhammah, tanda rafa' dia. Beza dia yang ini fi'il mudhari' satu ni. Yang atas ni isim semua. Sekarang ada juga dhammah tu yang tak tampak. Contoh dia apa? Macam tadi. Al-Qadi. Al-Qadi dengan Al-Fata. Qadi ni apa makna dia? Hakim. Al-Fata ni apa makna dia? Pemuda. Yang dua ni sebenar rafa'. Cuma dia ni tak ada nampak rafa' dia. Tersembunyi rafa' dia. Maknanya tersembunyi dhammah dia. Dhammah dia tak tampak sini. Dhammah dia tak tampak sini. Maknanya kalau sini dhammah yang nampak, kalau sini dhammah yang tak tampak. Dia tetap sama-sama dhammah. Jadi ini tanda rafa' pertama. Yang kedua adalah alif. Kalau kita buat talib ni jadi dua orang pelajar, jadi dia talibani. Kalau dua orang pelajar perempuan, batani. Jadi kalau dua-dua tu kan selalu pakai ani. Yang alif sebelum nun ni, ini tanda rafa' dia. Ini alif ni untuk isim saja. Ni untuk isim saja ni. Jadi kalau isim tu ada ani ujung dia, maknanya dia dua, double. Maknanya dia adalah rafa'. Rafa' dia dengan alif. Okey. Yang ketiga adalah waw. Apa contoh dia? Kita dengar selalu ya ayyuhal muslimun. Al-muslimuna. Al-muslimuna. Ada lagi al-kafiruna. Jadi kalau untuk jamak muzakkar salim dengan waw macam ni. Ada juga yang macam asmaul khamsah kita cakap tadi. Abu Bakrin, Abu Bakar. Abu ni kan ayah ni, ayah daripada Bakar. Abu ni waw ni pun tanda rafa'. Ni kan asmaul khamsah. Nanti kita fokus insya-Allah belajar yang ni. Yang ni kita dah belajar dah. Jamak muannas salim adalah jamak lelaki yang pakai waw dan nun di ujung dia. Jadi kalau ada waw nun, waw ni kita ambil tanda rafa' dia. Ini khusus untuk ismun saja. Kita kena faham ni. Ismun. Sini ismun dan fi'il mudhari'. Maksud dia apa, Ustaz? Maksud dia, kalau ismun dan fi'il mudhari', dhammah ni boleh tanda untuk ismun. Ini fi'il mudhari' satu, boleh untuk fi'il mudhari'. Tapi kalau alif dengan waw, isim saja semua dia. Tak ada fi'il sini. Mana satu lagi fi'il mudhari'? Di nun ni. Ini khusus untuk fi'il mudhari'. Contoh dia tadi kita tengok. Kalau yajlis, orang duduk ramai-ramai. Mereka duduk ramai-ramai. Yajlisuna. Ini yang nun ni tanda rafa' dia. Bukan yang waw macam ni. Yang ini nun tanda rafa' dia. Kenapa nun? Sebabkan dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' apa tanda dia? Ada ya di awal dia. Jadi kalau dia jamak muzakkar salim agak serupa sikit macam ni. Serupa sangat. Serupa dia. Tapi kita kena bezakan. Yang ini isim, yang ini fi'il. Kalau ismun, tanda rafa' dia waw ni kita ambil, bukan yang nun. Tapi kalau fi'il mudhari', tanda rafa' dia yang nun ni yang kita ambil. Jadi inilah tanda-tanda rafa'. Jadi kalau ni sebenarnya semalam dah kita kongsikan sama-sama tanda rafa' ni. Cuma kita nak kuatkan lagi
kepahaman kita terhadap tanda rafa' ni. Jadi i'rab tu perubahan akhir perkataan tu dimulai daripada rafa'. Nanti kalau dah ada yang kacau, dia jadi nasab lagi tu, jadi jazam lagi, jadi jar nanti. Nanti kita belajar kenapa dia boleh berubah, apa sebab dia berubah, nanti kita belajar. Tapi asal muasabah Arab tu dari rafa' ni lah. Ini maknanya isim dan fi'il mudhari' yang belum dikacau-kacau. Ini dia. Itulah dia. Yang belum ada amil atau yang pengacau dia. Okey. Berpeluh juga Ustaz Agung ya. Baik, sebagai penghujung ini iaitu di hujung nota tanda i'rab rafa' dia ada latihan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kita duk dengar tak boleh. Kena buat latihan. Ustaz Agung letih dia. Dia cerita tapi kita tak masuk, tak lekat pun. Macam mana kita nak lekat ilmu ini? Tidak ada cara lain melainkan kita kena buat latihan. Baik, latihan dia yang pertama, okey, tengok dia punya soalan tu. Apa dia i'rab? Latihan yang pertama, apa dia i'rab? Yang kedua, apa dia amil? Amil adalah apa? I'rab ada berapa? Sebutkan. Apakah tanda i'rab rafa' untuk isim mufrad? Berikan contohnya. Sebutkan tanda i'rab rafa', nasab, jar dan jazim. Nombor 4, sebutkan tanda i'rab rafa', nasab, jar dan jazim. Nombor 5, apakah tanda i'rab rafa' untuk isim mufrad? Berikan contohnya. Baik, yang keenam, apakah tanda i'rab rafa' untuk isim tasniyah? Iaitu musanna. Berikan contohnya. Apakah tanda i'rab rafa' untuk isim jamak muzakkar salim? Berikan contohnya. Apakah tanda i'rab rafa' untuk isim jamak muannas salim? Berikan contohnya. Apakah tanda i'rab rafa' untuk isim jamak taksir? Berikan contohnya. Apakah tanda i'rab rafa' untuk isim asmaul khamsah? Berikan contohnya. Ya, boleh nampak semua ya? Kemudian apakah tanda i'rab apakah tanda i'rab rafa' untuk isim maksur? Apakah tanda i'rab rafa' untuk isim manqus? Apakah tanda i'rab rafa' untuk fi'il mudhari' dan af'alul khamsah? Berikan contohnya. Sangat-sangat mustahak. Kena sama-sama kita bersatu bergandingan. Kita usaha betul-betul agar ilmu yang kita tuntut ini akan terlekat terus dalam ingatan kita. Dan di belakang ini dia ada bagi juga kosakata. Kosakata ini sangat mustahak Ustaz ya. Setiap orang mesti setiap hari cari perkataan-perkataan baru. Tuliskan dalam satu buku bank kita tu, kita tulis bank kita dalam bank kosakata. Setiap yang kita kumpulkan perkataan-perkataan itu, kita jadikan ia sebagai pembendaharaan kata. Iaitu vocabulary. Sangat-sangat mustahak. Di sini boleh kata hampir separuh daripada buku ini dia ada tulis kosakata. Ustaz Syamsul Ma'arif dia ada tulis semua ni kosakata. Kita kena usahalah. Kalau kita gantung kat buku tak boleh juga melainkan tuan-tuan perempuan dah beli buku tapi masih lagi kita kena usaha sendiri carikan perkataan-perkataan. Dan setiap pelajar wajib mempunyai apa dia? Mempunyai kamus Arab dan bahasa Malaysia. Mesti kena ada ya. Sangat-sangat mustahak ni. Kita betul-betul serius ni. Pasal kita nak berterusan ni online belajar bahasa ni. Kerana ini adalah jihad kita. Allah SWT turunkan mujizat dia iaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi kita jangan meringan-ringankan untuk kita nak belajar bahasa Arab. Wajib kita terus usaha. InsyaAllah bila kita penuh yakin Allah pasti akan bantu. Baik Ustaz, macam mana? Jam? Boleh satu lagi perkara atau jangan? Nak lihat? Okey, kita cukup. Tapi kita bagi ringkasan dia. Jadi kalau nak singkatan dia, kalau nak faham tak nak hafal semua ni, kita buat singkatan dia Dawan. Macam kita cakap semalam, Dawan. Dhammah, waw, alif,
dan nun. Hafal Jadi Ini doan. semua kena hafal ni. Doan. 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 Dhamma. Hafal kena hafal. Waw. Ingat Alif selalu. dan nun. Jadi itu memang kena hafal. Jadi kita kena hafal ni alamat-alamat rofa dan ni. Jadi sebenarnya kalau untuk nak faham semua ni sekali dalam satu masa, Tak boleh. belum. Sabar. Tapi insya-Allah Sabar sikit-sikit. insya-Allah ini akan mudah jikalau kita berterusan nak belajar. Kita ada muzakarah. muzakarah. Lepas Ustaz Agong ajar esoknya Ustaz Kamal dengan saya kita sama-sama muzakarah lagi apa betul. yang Ustaz Betul. ajar tu. Kita Betul. insya-Allah pelan-pelan kita faham. Lama-lama sampailah ke ada punya kejayaan tu pasti akan berada di tangan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah pasti Allah bagi kepahaman untuk kita menghayati bahasa Arab, memahami segalanya dan seterusnya kita boleh memahami bacaan Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, kita faham makna-maknanya. Jadi jangan lupa setiap hari daripada surah Al-Baqarah, mula daripada satu muka surat, kita ambil lah paling kurang pun 5 perkataan daripada surah Al-Baqarah, ambil 5 perkataan dan kita hafal, buatkan satu buku untuk khas untuk Al-Quran. Yang lagi satu buku tu untuk perkara-perkara lain lah, perkataan-perkataan yang lain dalam rumah lah apa semua tu, kipas angin, jam lah, bangku, kursi, meja, semuanya kena tulis. Betul Ustaz? Betul. Betul eh? Pembenaran sangat mustahil, pembenaran kata iaitu kosa kata. Orang Indonesia dia panggil kosa kata. Kita panggil pembendaharaan kata. Betul. InsyaAllah sambung Ustaz. Jadi itulah semua dia tentang rofa. InsyaAllah esok kalau ada kesempatan, insyaAllah esok kita sambung lagi. Kita sambung saja lagi dahulu dulu sampai habis nasab, jar, jazam. Lepas tu kita sambung lagi tasrif. Jadi kita usahakan fahamkan nahwu ni sampai yang jazam. Maknanya belum, tapi belum habis lagi level 1 sampai jazam. Lepas tu baru kita balik ke tasrif lagi. Jadi atau macam mana nanti elok dia. InsyaAllah esok masih nahwu insyaAllah. Jadi Nahwu lagi, ya nahwu. Jadi pukul 5.30. Jadi kalau belumlah ini faham, nanti boleh dibaca di kitab ni. Di kitab ni insya-Allah penerangan dia sudahlah jelas. Jadi kalau kita menengok yang melihat dan menyaksikan yang tadi ni video ni, insya-Allah untuk memahami yang di kitab insya-Allah jelas. Ya. Jadi jangan risau kerana apa? Kerana Ustaz Kamal dan saya kita akan bersama dalam muzakarah. Apa yang Ustaz Agong ajar tadi ni, kita muzakarah balik, kita ulang balik supaya kita bersama-sama mendapat manfaatnya. Tidak kalau Ustaz Agong nak ulang, kesian kat dia. Dia banyak lagi dia buat buku semua, banyak kerja dia. Dia ni dia buat master ni dekat Universiti Islam Antarabangsa. Jadi kita ringankan dia, kita tolong bantukan Ustaz. Kami ni tukang karut lah. Tukang karut, kita bantu, kita buat muzakarah. Kita ulang balik apa yang Ustaz Agong mengajar. InsyaAllah muzakarah sangat mustahil. Dan apa yang Ustaz Agong cakap, kita kena ambil peringatan agar kita berusaha betul-betul. Jangan lupa tuan-tuan, Ustaz Syamsul Ma'arif untuk berjaya dalam pengajian Nahwu dan Sorab bahasa Arab ini, kita jangan lupa kepada jurus yang telah dibagikan oleh Ustaz Syamsul. Jurus yang pertama, berdoa setiap masa sepenuh hati. Menangis kita kepada Allah SWT jika nampak susah sangat. Sebenarnya Allah turunkan ini, bahasa Arab ini, turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab sebenarnya bukan nak susah. Sebenarnya mudah. Tapi iblis yang buat bagi kita tak faham. Iblis, kita kena bebaskan daripada pelukan iblis ni. Dia duk kata tak usahlah, susahlah, susah. Itu iblis yang duk kata tu. Jurus yang kedua, takwa. Kita kena bertakwa. Takwa akan memudahkan segala urusan. Yakin ya? Baik, yang ketiganya tawakal. Tawakal adalah pasrah secara total kepada Allah. Tawakal adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan fizik. Jadi fizik tetap berusaha secara maksimal, tetapi hati sepenuhnya pasrah dan bergantung kepada Allah. Hanya Allah lah yang maha kuasa dan penentu segalanya. Kita yakin, kena tawakal. Baik, kita kena seterusnya jurus yang keempat. Kita kena berfikir bisa. Bisa ni berfikir boleh. Malaysia boleh, kita boleh. Semua orang kalau boleh cakap Arab, pasal apa kita tak boleh?
Allah jadikan kita semua sama. Dia bagi 2 tangan, 2 kaki, mulutnya, matanya, otaknya, semuanya ada. Jadi kita mesti berfikir boleh. Baik, jurus yang kelima, fokus. Setiap masa kita kena ada fokus. Fokus adalah memusatkan perhatian dan kekuatan pada satu hal. Seterusnya jurus 6. Kita kena hafal dan faham teori nahu dan sorob. Jurus ketujuh, kita kena banyak praktik. Apa yang Ustaz Agong bagi ni, dia bagi tak banyak. Tapi memang cukup memadai kepada kita. Kita gunakan ini sebagai modal. Kita kena praktik, kita kena usaha. Tulis lagi, cari lagi. Perkataan-perkataan yang berkaitan dengan apa yang diajarkan oleh Ustaz Agong. Jurus ke-8, kita kena menghafal banyak kosakata. Hafal lah, cari daripada Al-Quran. Kalau nak faham Al-Quran, ambil daripada surah Al-Baqarah. Tak payah pergi jauh-jauh, ambil surah Al-Baqarah. Tiap-tiap hari ambil 5 perkataan, hafal 5 perkataan. Dan dalam rumah tu kita cari perkataan-perkataan. Meja, kursi lah, kipas angin lah, air condition lah. Semuanya. Baik, yang terakhirnya, kita mestilah mempunyai disiplin penuh dengan tekad azam untuk kita menghayati ilmu bahasa Arab ini, dan kita betul-betul kena kuatkan usaha, pastikan kita berdisiplin penuh. Bila kita tahu ada muzakarah, mari, jangan kita buat tak reti ya. Bagi masa sepenuhnya. Pelajar-pelajar di sini ni, dia belajar bahasa Arab, nahu sorob ni hanya 3 bulan. Kalau dalam universiti hampir 2 tahun nak belajar ni. Apa yang kita duk belajar ni sebenarnya di universiti hampir-hampir 2 tahun. Tapi pelajar-pelajar kami daripada Pusat Tahfiz At-Taqwa, kita belajar 3 bulan, mereka telah boleh, telah ada 3 grup, terbukti mereka boleh membaca kitab-kitab tanpa baris. Nanti sekarang ni kena kurung, pelajar-pelajar tak ada. Nanti kalau ada pelajar-pelajar nanti, lagi rancak kita akan adakan secara live nanti. InsyaAllah kita akan tengok macam mana pelajar-pelajar belajar. Sama-sama kita akan buktikan yang belajar bahasa Arab ini bukan satu masalah yang besar. Mudah, kita kena yakin. InsyaAllah ya. Baik Ustaz, sila tutup. Okay. Baiklah, sebelum kita tutup, saya nak ingat balik, kita kena ingat lagi macam-macam perkataan yang 3 tu. Lepas tu macam-macam isim. Lepas tu pola-pola atau bentuk dari setiap fi'il. Jadi kita tutup. Semoga apa yang kita kongsikan dapat antum semua fahami. Kalaupun kita tak faham, semoga Allah membalas semua itu dengan pahala. Tak pun Allah balas kita dengan kepahaman, tak pun Allah kita bagi kepahaman, tapi Allah akan bagi kita pahala. Jadi insyaAllah semua ini menjadi berkat bagi kita untuk sebelum balik ke negeri akhirat. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Allah Taala hantar makanan.